السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-29 hingga 35 daripada surah Taha ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Sadaqallahul azim. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak menyucikanmu dan banyak mengingatimu. Sungguhnya engkau adalah yang maha melihat. Engkau adalah yang maha melihat kami. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, setelah mohon berbagai perkara berkaitan dengan kesempurnaan di peribadinya, mohon kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran dalam bicara. Kini Nabi Musa mohon pula pengukuhan melalui kekeluargaan. Jadi Nabi Agung ini melanjutkan pohonannya dengan berkata, jadikanlah untukku secara khusus seorang pembantu dari keluargaku, supaya dapat meringankan sebagian beban yang kau berikan kepada kami. Jadi pembantu yang kau harapkanlah Harun, ya Allah ya Tuhanku, saudaraku, teguhkanlah aku dengannya, iaitu dengan mengangkatnya sebagai pembantu kekuatanku dalam menghadapi urusan yang berat ini. Jadikanlah dia pembantu dalam urusanku, selalu menyertaiku dalam penyampaian risalahmu. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, doa ini doa yang Allah SWT ajar kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni sebelum yang telah kita uraikan lalu. Jadi Nabi Musa ni telah mohon kepada Allah SWT supaya dia beri kelancaran. Ini adalah satu ucapan yang baik kita lakukan pada permulaan ucapan, untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan idea agar lancar, agar apa yang kita sampaikan tu mudah difahami. Cakap berjela-jela orang tidak faham. Lebih baik kita cakap benda yang ringkas, manusia dapat amalkan. Tuan-tuan, khairul kalam ma qalla wa jalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit penggunaan perkataannya tapi memadai untuk kita memahami apa yang terdapat di sebaliknya. Begitu. Walaupun gagapnya Nabi Musa ni bukanlah gagap yang amat sangat sampai gagal menarik golongan yang hendak menyeru, hendak diseru ke jalan Allah SWT itu. Ini adalah pandangan Al-Imam Mahmud Al-Alusi dan tafsir Ruhul Ma'ani. Tuan-tuan boleh beramal dengan doa-doa daripada Al-Quran Karim dengan panduan yang telah saya tuliskan dalam buku bertajuk 101 Doa Para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Dalam buku 101 Doa Para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran ni, saya sertakan, jelaskan pandangan mufassirin terhadap sesuatu ayat ataupun doa dalam Al-Quran. Terdapat doa-doa yang merupakan doa ke atas, doa ala. Ini tidak sesuai kita gunakan, tuan-tuan, kerana doa tersebut merujuk kepada kehancuran. Banyak daripada doa Al-Quran memang doa Allah sarankan untuk kita amalkan, tak dinafikan. Ini adalah seperti disebut para ulama tafsir. Saya tafsirkan doa-doa tersebut dalam buku 101 Doa Para Nabi dan Rasul, khasiat dan kaifiat beramal dengannya. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kini mencakupi bukan saja untuk diri baginda, tetapi juga untuk keluarga. Kita telah jelaskan kuliah terdahulu, sungguhnya kenabian adalah satu pangkat yang Allah berikan, bukan boleh dirunding, bukan boleh dimohon. Ialah ketetapan Allah. Tapi bagaimana kehendak yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa ni, kecenderungannya untuk melakukan taat. Dia melihat tak ada yang layak untuk membantunya melainkan Nabi Harun, yang lebih memahami tentang dirinya, adik-beradiknya sendiri.
Kai nusabbihaka katsira. Setelah mengajukan berbagai bentuk permohonan itu, Nabi Musa menjelaskan tujuan akhir permohonan ini. Ini semua kupohon kepadamu ya Allah, supaya kai nusabbihaka katsira, supaya kami dapat menyucikanmu tanpa henti. Dalam kitab tafsir, contohnya kitab Zadul Masir oleh Imam Ibnu Jauzi menjelaskan kai nusabbihaka ni, perkataan yang Allah gunakan di sini, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira, supaya kami banyak menyucikanmu, banyak mengingatimu, sungguhnya engkau adalah yang maha melihat kami. Para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi, menjelaskan bahawa maksud kai nusabbihaka ni maknanya nusalli laka, kami bersemayang kepadamu, salat kepadamu, wa nadhkuraka katsira, dan mengingatimu ya Allah, memujimu dengan segala nikmat yang kau berikan. Innaka kunta bina basira, sungguhnya kau maha memerhatikan apa yang kami lakukan, engkau maha mengetahui. Basira maksud ke sini aliman, idh khassastana bihadhihi ni'am, kerana engkau telah pun anugerahkan kami nikmat ini, engkau maha melihat apa yang telah engkau jadikan, apa yang telah engkau tetapkan, segalanya bawa di bawah pemantauanmu ya Allah. Jadi tasbih dan zikir yang dimaksudkan oleh ayat ni agaknya bukanlah maksud terbatas kepada tasbih dan zikir dalam bentuk perseorangan ataupun bersama. Tidak juga dalam bentuk dirahsiakan, tapi kerana keduanya adalah kaitan menyebut dan menyucikan Allah SWT di hadapan sasaran dakwah mereka, iaitulah di hadapan Fir'aun dan juga Bani Israel. Nabi Musa AS dengan permohonan tersebut bagaikan berkata, dengan kehadiran Harun menjadi pembantuku dalam dakwah, maka semakin banyak dan sering kami dapat menyebutmu ya Allah di hadapan khalayak ramai, dan semakin terkikis segala salah faham dan kekeliruan masyarakat tentang tauhid kepadamu ya Allah, tauhid kepada sifatmu dan perbuatanmu, dan semakin jelaslah anugerah-anugerahmu. Kerana ketika itu bukan aku sendiri yang menjelaskannya, tapi Harun pun akan turut bersama dalam usaha dakwah yang kami kerjakan ini, dalam kerja misi dakwah yang kau wajibkan ke atas kami ini. Jadi pengulangan perkataan katsira ni, tuan-tuan yang dekat sekalian, ni satu bentuk pengulangan yang telah kita pelajari pada kuliah yang terdahulu. Mengapa ada pengulangan dalam Quran? Kata Zamakhsyari dan kebanyakan para ulama di usul balaghiyat menjelaskan, itulah cara untuk isbat, untuk takrir, untuk menguatkan. Jadi tasbih, kai nusabbihaka tasbih, kai wa nadhkuraka zikrullah, bertujuan untuk menegaskan bahawa masing-masing sama ada tasbih ataupun zikir itu dilakukan dengan banyak, bukan gabungan keduanya menjadikannya banyak. Jadi tasbih banyak, zikir pun banyak. Innaka kunta bina basira, maksudnya sebagai satu, mungkin sebagai satu alasan atau bukti kewajaran permohonan mereka ni. Jadi kemungkinan maksud yang dikenali sini, innaka kunta bina basira, engkau lah yang lebih mengetahui keadaan kami ya Allah, maka dengan sebab itu lantiklah Harun ni menguatkan kami. Dengan cara itu engkau lebih mengetahui kami, dengan adanya dia dapat membantuku ya Allah. Tentu ada yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian perkataan bina, innaka kunta bina basira, bina dalam arti kata keluarga kami, sehingga ayat ini bagaikan menyatakan, tuan-tuan, engkau mengetahui bahawa keluarga kami adalah keluarga yang selalu bertasbih, maka jika engkau mengangkat Harun sebagai pembantuku, maka kami akan banyak lagi bertasbih, bersyukur padamu ya Allah. Jadi ini merujuk kepada keluarga, kata setengah para ulama tafsir, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira, segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami ni Allah, membantu kami untuk semakin taat kepadamu. Kemudian datang yang berikutnya, tuan-tuan, qala kad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yami falyulqihi al yamu bis sahili ya'khudhuhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Allah berfirman, sungguhnya telah diperkenankan permohonanmu wahai Musa, dan sungguhnya kami telah menganugerahkan nikmat kepadamu pada kali yang lain, iaitu ketika kami mewahyukan kepada ibumu satu yang diwahyukan, letakkanlah ia dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke dalam sungai, hendaklah sungai itu membawanya ke pantai, maka ia diambil oleh musuhku dan musuhnya, dan aku telah mencampakkan kepadamu rasa kasih dariku, dan supaya engkau diasuh di bawah penguasaanku. Jadi Allah menyambut permohonan Musa yang ikhlas ini. Allah yang maha berkuasa memperkenankan doa tersebut dengan peringatannya, qala kad utita su'laka ya Musa.
Ini sebahagian daripada kurniaan kami kepadamu. Dan sungguhnya sebelum ini wahai Musa, kami yang Maha Kuasa telah menganugerahkan nikmat kepadamu yang bagai-bagai wahai Musa, banyak kali, walaupun tanpa engkau minta. Sehingga kini kami lebih wajar menganugerahkanmu, kerana dahulu pun kami telah memberi kepadamu tanpa engkau mohon, iaitu nikmat yang kami anugerahkan kepadamu ketika kami telah pun mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, iaitu engkau selamat dari rencana perancangan jahat Fir'aun. Dalam kitab kita tafsir menceritakan bahawa Fir'aun ini bermimpi. Dahulu bermimpi bahawasanya akan ada di kalangan Bani Israel, ditakwilkan oleh ahli sihir pada zaman itu yang dia bergantung dengannya, nanti akan ada seorang daripada rakyat di kalangan Bani Israel ini akan merobohkan kerajaannya. Jadi ahli-ahli tenung pada zaman itu menyatakan takbir dari mimpi Fir'aun ini, hendaklah ambil tindakan kepada mana-mana bayi lelaki Bani Israel, kerana kelak kalau tak diambil tindakan, anak lelaki itu membesar jadi orang lelaki, dia kuat, dia akan robohkan, dia akan jatuhkan kerajaanmu yang kuat pada hari ini wahai Fir'aun. Fir'aun ni dia tahu dia akan mati, tapi sengaja dia buat benda dajal, kejahatan, seolah-olah dia akan menongkat dunia sampai bila-bila. Tak sedar diri tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Timbul rasa ngeri dalam diri Fir'aun, kerana Fir'aun dan orang-orang besarnya telah pun merasakan selama ni mereka boleh melakukan apa sahaja aniaya kepada rakyat. Tiba-tiba akan datang seorang akan merosakkan segala cita-citanya itu. Tuan-tuan jangan lupa, dulu Bani Israel telah berkembang biak di negeri Mesir ini sejak berpindahnya Nabi Yaqub atas permintaan puteranya yang bernama Nabi Yusuf, kerana Nabi Yusuf ni menjadi menteri besar kerajaan Mesir. Tapi sejak kematian Nabi Yusuf, maka Bani Israel ini kembali menjadi hina, diperbudakkan, dipermainkan, dihina, dipandang sebagai manusia kelas kedua, tak patut duduk bersama dengan qibti. Maka takbir mimpi yang disampaikan oleh, yang tafsirkan oleh ahli tenung pada waktu itu sangatlah mencemaskan Fir'aun, sehingga lagi sekali dia telah mengambil keputusan untuk membunuh anak-anak lelaki yang lahir pada tahun itu di kalangan Bani Israel. Diperiksalah setiap rumah tuan-tuan, diselidiklah perempuan-perempuan yang mengandung, dibunuh anak-anak yang lahir jika anak itu lelaki, tapi kalau perempuan tidak dibunuh, dengan harapan hendak memusnahkan keturunan Bani Israel. Ambil yang perempuan jadi gundik, jadi hamba. Jadi kalau yang perempuan ini menjadi hamba, berkahwin dengan orang Kipti, tambah lagi kumpulan keturunan orang Kipti. Pada tahun Musa dilahirkan dari Musa AS, anak lelaki ni ibunya cemas kalau kelahiran diketahui oleh tukang-tukang periksa, askar-askar SB yang Fir'aun hantar ni tuan-tuan. Jadi sangatlah cemas dalam hati Nabi Musa jika giliran pemeriksaan itu kena ke rumahnya, selepas pasti anak yang menjadi buah hati yang ditunggu-tunggu kelahirannya akan dibunuh di depannya sendiri. Dalam keadaan cemas itulah ibu Nabi Musa mendapat ilham daripada Allah SWT supaya dicampakkan Nabi Musa ni ke dalam peti, lalu masukkan, hanyutkan ke dalam sungai. Sungai ni masukkannya, sungai Nil lah tuan-tuan, yang mengalir sejak beribu tahun. Jadi tepi sungai ni yang telah mengalir beribu tahun ni, daripada zaman dulu sampai sekarang, lagi zaman Fir'aun dan berbagai raja-raja yang pernah ada di situ, sampai kekuasaan bangsa Yunani di zaman Iskandar, Zulkarnain, sampai kepada kekuasaan Cleopatra, sampai pula pada kekuasaan bangsa Rom, kemudian bergilir pula kepada kekuasaan bangsa Arab di bawah Amr bin Al-As pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Namun kedua belah tepi sungai Nil ini telah menjadi medan kebudayaan tuan-tuan. Di sinilah didirikan gedung-gedung yang indah. Di pinggir sungai itulah Fir'aun Mesir membangunkan istana-istana dan mahligai yang berbagai rupa dan bentuk. Tentu ada peluang tuan-tuan bolehlah pergi ke Mesir, lihat kesan-kesan tersebut. Pada waktu kemegahan Fir'aun ni membuat keputusan untuk membunuh anak lelaki, keputusan gila dia ini, lahir pula Nabi Musa. Dan kerana bahaya yang mengancam nyawa anak itu, maka ibu Nabi Musa telah pun cemas. Allah ilhamkan kepadanya untuk mencampakkan ke dalam sungai Nil. Ada pandangan para ulama yang mengatakan bahawa nampaknya ibu Nabi Musa ni juga mendapat wahyu, maknanya dia seorang Nabi. Kebanyakan ulama, majoriti para ulama mengatakan tidak, kerana dalam firman Allah SWT di beberapa tempat dalam Al-Quran Karim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Tak ada seorang pun kami utuskan sebelummu melainkan lelaki wahai Muhammad. Maknanya lelaki saja menjadi Nabi.
perkataan wahyu yang digunakan oleh Allah SWT di sini kadang-kadang membawa makna ilham. Kerana Allah turut menggunakan surah An-Nahl, surah lebah, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka ila an-nahli, Allah mewahyukan kepada sang lebah. Wahyu yang dimaksudkan sini adalah ilham, bukannya dengan makna wahyu yang diberikan kepada seseorang nabi atau rasul. Inilah pandangan mu'tamad yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Maknanya ibu Nabi Musa bukannya nabi, dan ibu Nabi Isa iaitu Maryam juga bukannya nabi. Mereka merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan huraikan lanjut dalam kuliah akan datang dari sudut terminologi ini. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita, mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kuliah tafsir kita menerusi ayat yang ke-36 dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala kad utita su'laka ya Musa ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. Sadaqallahul azim. Dan Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa, dan sungguh kami telah beri nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini, iaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu satu yang diilhamkan, iaitu letakkanlah dia dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah penguasaanku, iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, boleh tak saya menunjukkan kepadamu orang yang akan meliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan kau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan kau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cubaan yang berat. Tentu hal ini merupakan jawapan Allah SWT kepada Rasulnya Musa AS atas apa yang dimintanya kepada Allah SWT. Ayat ini berisi peringatan bagi Nabi Musa terhadap nikmat-nikmat Allah yang dahulu pernah dilaluinya. Ibunya menyusukan, menghindarkannya dari pembunuhan Fir'aun, kerana dia dilahirkan pada masa mereka telah membunuh, mengeluarkan arahan dibunuh anak-anak lelaki. Ibunya membuat peti, menyusukannya terlebih dahulu, kemudian letakkan bayi ini dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai atas ilham Allah SWT berikan. Pula yang dahulu kita telah lihat bahawa ibu Nabi Musa bukannya seorang Nabi, kerana tidak ada seorang pun Nabi yang diutuskan Allah SWT di kalangan orang perempuan. Wahyu yang digunakan Allah SWT itu membawa maksud ilham, kerana Allah turut menggunakan perkataan wahyu ini dalam surah An-Nahl, contohnya ayat ke-68, wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajar wa mimma ya'rishun. Allah telah pun, kalau kita ambil literal terjemahan, mewahyukan Allah SWT kepada lebah supaya ambillah dari gunung ganang, jadikan rumah dari pohon-pohon dan apa yang mereka diami, untuk membuat
madu. Allah adalah wahyukan kepada lebah ni untuk ambil daripada beribu-ribu bunga-bungaan yang ada di gunung ganang, di bukit bukau dan hutan belantara dan sebagainya. Jadi jelas wahyu yang digunakan bukanlah bererti wahyu yang diutuskan Allah SWT kepada para Nabi. Ia merupakan naluri, ia merupakan ilham yang Allah SWT berikan kepada makhluknya, termasuk manusia. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, datang lanjutan ayat ini, Ibu Musa mendapat ilham daripada Allah SWT untuk meletakkan Nabi Musa ni dalam kotak kayu, dalam sebuah kotak, bagaimana rupanya Allahu a'lam. Kemudian dihanyutkan dalam sungai tersebut yang menjadi tempat mandi puteri-puteri istana, gundik-gundik istana, dayang-dayangnya, pengasuhnya, dalam taman yang mana lalunya sungai ini di tempat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, disebutkan kita tafsir, contohnya pandangan daripada Ka'bul Ahbar yang pernah kita introducekan sebelum ni, latar belakang mufassir yang hebat ini. Di situ ada pokok-pokok kayu. Ketika Firaun dan permaisurinya Asia sedang duduk berlindung makan angin, berehat di tepi sungai tersebut, tiba-tiba mereka melihat peti hanyut. Artinya Allah Ta'ala telah menarik perhatian mereka untuk merhatikan peti yang hanyut itu. Maka kelihatanlah isinya, kelihatan seorang anak, seorang bayi yang sangat comel, sihat, tubuhnya tertidur dengan damai sekali. Diperintahkanlah kepada dayang-dayang untuk mengambil kotak ini, mengambil bakul ini, mengambil raga ini. Dibawa ke hadapan raja, kelihatanlah seorang anak yang sangat menarik sekali. Diambil oleh musuh bagiku dan musuh baginya. Musuh bagiku, musuh Allah. Musuh baginya iaitu musuh pada Musa sendiri, Firaun inilah. Jadi sejak dari masa dalam peti itu, sudah pun dinyatakan oleh Allah SWT dalam ilham kepada ibu bahawa orang yang akan mengutip kotak ini adalah seorang yang akan memusuhi Musa, walaupun dia membela Musa AS. Tuan-tuan, perasaan cemas dalam hati ibu ni telah diredakan oleh Allah SWT. Ini Allah gunakan ayat. Bagaimana Allah sebutkan ayat, tuan-tuan? Anikzi fihi fi tabuti fakzi fihi fil yam falyulqihi al yamu bisahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Nampak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Cantik sekali ayat rangkap yang Allah gunakan ni, tuan-tuan. Kalau ada peluang belajarlah bahasa Arab, tuan-tuan. Penghayatan bila kita memahami bahasa Al-Quran ni, rasa sejuk, enak, macamlah air yang dingin dicurahkan dan tekak kita waktu panas yang amat sangat, tuan-tuan. Cantik sekali bahasa yang Allah gunakan di sini. Jadi Ibn Abbas menjelaskan, dia dicintai oleh Allah dan ditumbuhkan rasa cinta dalam hati makhluk yang melihatnya. Kata Ibn Atiyah pula dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, pada mata Nabi Musa ni ada satu tarikan cahaya sehingga semua orang yang melihat merasa tertarik dan timbul rasa sayang kepadanya. Ni walitusna ala aini. Artinya begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam himpunan sebutan penyenaraian nikmat-nikmat tersebut, tuan-tuan. Perhatikan ayat yang Allah SWT gunakan di sini, banyak sekali. Qala kad utita su'laka ya Musa, Allah telah penuhi segala permintaanmu. Lihat, ni satu. Walaqad mananna 'alaika maratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha. Ada 7 nikmat yang disebut oleh Abu Bakar Al-Jazairi, dan tafsirnya tafsir Al-Aisar, tuan-tuan. Tuan-tuan yang memiliki tafsir, nak baca kita tafsir, nak fahami kalam Allah, milikilah Aisarut Tafasir li kalamil Aliyyil Kabir, diterjemahkan dengan nama tafsir Al-Aisar oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang telah diterjemahkan oleh saudara-saudara kita di Indonesia oleh Darus Sunnah. Allah memberi kepadanya nikmat yang Allah ungkitkan di sini, dan Allah lah yang layak untuk mengungkit pemberiannya. Kalau kita mengungkit apa yang pernah kita beri pada orang, hukumnya haram, tuan-tuan. Kerana kita tidak layak. Kerana apa yang kita beri pada orang adalah anugerah Allah kepada kita. Kita panjangkan pada orang. Memang kita tidak layak untuk sebut-sebut pada orang. Takut nanti, tuan-tuan, timbul takabur, timbul sum'ah, timbul riya dalam diri kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ada sebuah buku yang menarik yang menghitung bab tasawuf ni secara ringkas. Kalau tuan-tuan lihat, antaranya kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang telah pun ditulis, disyarahkan oleh Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Alhamdulillah, dalam 2 jilid ni, tuan-tuan, baca, hayati maksud kalimah-kalimah yang indah oleh Ibn Athaillah Iskandari. Dalam itu ada sebuah buku kecil bertajuk Suburkanlah Hati dengan
ingatan-ingatan kepada perkara-perkara yang namanya raqaiq ni tuan-tuan, benda-benda yang melembutkan hati. Buku Suburkan Hati ni buku kecil, intisari daripada Ihya Ulumuddin. Bacalah sebelum tidur satu bab untuk kita faham bagaimana tazkiyatun nufus. Jadi antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ni tuan-tuan, yang pertama sekali, ibunya telah mengandungnya pada tahun di mana semua anak lelaki Bani Israel dibunuh. Itu satu nikmat yang menyebabkan Nabi Musa ni selamat. Kemudian ibumu menghanyutkanmu ke dalam sungai Nil. Dari sudut hukum akalnya, manalah boleh selamat bayi yang kecil seperti itu tuan-tuan. Tapi nampaknya Allah SWT telah menyelamatkan, dan memang Allah SWT telah memberi jaminan keselamatan kepada Nabi-Nya ini. Yang ketiga, tidak ada orang yang boleh menyusukannya sehingga kamu kembali kepada ibumu sendiri. Yang keempat, kamu telah menarik janggut Fir'aun ini dan dia nak bunuh kamu, tapi Allah selamatkan kamu. Kemudian yang kelima, kamu telah membunuh seorang Qibti dan mereka berusaha untuk membunuhmu semula, tapi Allah selamatkan kamu, wahai Musa. Kemudian kamu telah tinggal di negeri Madian dan belajar dari Nabi Shu'aib. Akhirnya dijodohkan dengan anak perempuannya itu. Penderitaan yang kamu lalui menjadi ringan sebab kamu duduk dengan seorang pak mentua yang sangat saleh, Nabi Allah SWT, Nabi Shu'aib. Dan kamu telah tersesat dalam perjalanan pada waktu malam itu. Timbul rasa takut, rasa letih, tapi kami telah selamatkan kamu. Ini dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah sebut pada Nabi Musa ini satu persatu. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Musa ni telah pun mengembalakan haiwan ternak Nabi Shu'aib sekitar 10 tahun, seperti yang disebut oleh para ulama tafsir. Contohnya Ibn Atiyah, contohnya dalam tafsir Al-Baghawi, contoh tafsir Qurtubi, tafsir Imam Ibn Jarir Tabari menyebutkan tempoh itu selama 10 tahun. Perkara ini ada disebut dalam surah Al-Qasas. Nanti ada kesempatan kita uraikan cerita Nabi Musa bertemu dengan anak dara kepada Nabi Shu'aib dan akhirnya dijodohkan dengan salah seorang daripada ini. Para pendengar dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dan aku telah membuatmu untuk diriku, walitusna'a ala aini. Maksudnya aku telah menciptakan kamu, mendidikmu, mengujimu, menjauhkan kamu daripada ibu bapamu daripada kecil. Sebenarnya seperti Nabi Muhammad SAW juga jauh daripada ayah ibu, kerana pendidikan, tarbiyah itu datang dari Allah SWT secara terus menerus. Dan aku telah mendatangimu pada saat yang telah aku tentukan untuk memberikan kepadamu tugas menyampaikan Islam kepada Fir'aun, agar kamu mengajaknya beribadah kepada kami. Dan kami utuskan kepada Bani Israel untuk memimpin mereka kembali ke tanah kelahiran, iaitu Baitul Maqdis yang dijanjikan. Ini kesempurnaan segala nikmat yang Allah berikan kepadamu, wahai Musa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita baca dan kita tafsir yang banyak, nanti ada peluang terlanjur dah bercerita ni, kita ceritalah pandangan para ulama tafsir terhadap kisah ni berlaku satu persatu. Wajah Nabi Musa ni seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Sampai diberikan rasa kasih, rasa sayang bagi orang melihat, mahabbah. Kalau kita lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, mahabbah maknanya rasa sayang, sinaran keindahan yang amat mempesonakan orang, kata Ikrimah. Dijelaskan pula oleh Ibn Zaid, aku jadikan orang yang baru melihatmu kali pertama langsung tertarik dan cinta kepadamu. Handsome-nya wajah Nabi Musa ni nampaknya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Walaupun Fir'aun telah berniat jahat untuk membunuhmu, waktu kamu memukulnya, menarik janggutnya, itu riwayat berbeza, tapi isterinya telah memberikan kepada kamu perlindungan. Kami telah memberi perlindungan dengan, kami ilhamkan kepada Asia dengan jawapan yang menarik agar Fir'aun tak jadi membunuhmu, membuat padamu pilihan seperti yang telah kita huraikan, sama ada dipilih lu'lu', mutiara, ataupun diberi bara api, mana yang dipilih. Tuan-tuan, ini pengasuhan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala sejak kecil sampai dewasa dalam perhatian Allah SWT sendiri. Walaupun kita maklum bahawa sungguhnya segala makhluk daripada kecil sampai besar sampai tua tidaklah terlepas dari penjagaan Allah. Namun bagi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang akan diutuskan oleh Allah SWT, yang akan menjadi pemimpin kepada manusia seisi kanun dunia ini, maka tentulah ada penjagaan yang lebih istimewa. Dan keistimewaan itu yang jelas dapat kita perhatikan dalam sejarah Nabi Musa ni membesar.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lihat lagi ayat ini. Istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala ma yakfulu. Ketika saudara perempuanmu berjalan, dia melihat bahawa bakul yang mengandungi Nabi Musa ni dihanyutkan dalam sungai, dia ikut. Inilah kakak mana letak sayang adik, tuan-tuan. Kakak tengok adik baru lahir, tiba-tiba kena diperlakukan seperti itu. Ibunya berkata, Qusi, pergi ikut. Lihat ke mana bakul ni pergi. Kakak pun berlarilah tepi sungai. Ya Allah, ini kekuatan yang ada pada Quran, tuan-tuan. Tajsid, maknanya kemampuan ayat Allah SWT yang merupakan satu ciri ijaznya ini. Dia nampakkan seolah benda itu berlaku depan mata kita, tuan-tuan. Walaupun tidak dilukiskan, tidak perlu kepada lukisan, tuan-tuan, tapi kita nampak maksud ayat ini. Kakaknya disuruh ibu pergi ikut anak ini, ikut adikmu, ke mana dia pergi. Ibu dah tak mampu dah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nanti kita akan huraikan lagi lanjut dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syahudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membincangkan ayat yang ke-39 dan ke-40 dari surah Taha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aniqzi fihi bitabuti faghzi fihi fil yammi falyulqihi al-yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfuluhu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Sadaqallahul azim. Iaitu letakkanlah dia Musa dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke dalam sungai Nil. Maka biarkan arus sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah penguasaanku. Iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya tunjukkan kepada kamu semua seseorang yang akan meliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya, tidak bersedih hati. Dan kau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan kau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan yang berat. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini kisah yang dikemukakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak lagi ayat lain yang menceritakan tentang Nabi Musa. Contohnya kita boleh perhati dalam surah Al-Qasas ayat ke-10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha. Dan hati ibu Musa menjadi kosong, sungguh hampir saja dia menyatakan rahsia tentang Musa, seandainya tidak kami tegurkan hatinya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, perhatikan sini, ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Musuhmu aku jadikan menaruh kasih sayang kepadamu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang daripadaku. Salama bin Kuhail berkata, maksudnya aku jadikan kamu ni dicintai oleh semua hamba-hambaku. Kadang kita fikir, tuan-tuan, kenapa lawan tak suka dengan kita? Menarik kan orang tanya isu, apa amalan boleh menjadikan orang kasih dan sayang kepada kita? Ada tak ilmu pengasih dalam Islam ni, tuan-tuan? Kalau kita perhatikan dalam kitab, contohnya hadis 40. Kalau tuan-tuan ada peluang, milikilah sebuah kitab hadis 40 bergambar, yang direka khas, dikumpulkan foto-fotonya untuk membantu memahami maksud hadis. Hadis 40 bergambar ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian,
menunjukkan kepada kita macam mana kita nak faham bab zuhud sebagai contohnya. Rasulullah SAW telah pun pesan kepada kita, kalau kamu nak dicintai oleh Allah, zuhudlah di dunia. Kalau kamu nak dicintai manusia, maka zuhudlah bima fi aidin nas. Jangan banyak meminta kepada manusia. Itu antara kaifiat untuk dapat kasih sayang orang. Kalau banyak meminta ni tuan-tuan, akan menyebabkan kita ni jadi rendah di sisi manusia. Sebab antara kitab tasawuf ringkas yang mudah untuk difahami oleh generasi muda-mudi ni tuan-tuan, sebuah buku kecil bertajuk Suburkanlah Bunga-Bunga Hati yang telah saya sebut pada kuliah yang lalu. Buku bertajuk Suburkan Bunga-Bunga Hati Demi Mengecap Cinta Ilahi ini, karangan Muhammad Saleh Al-Munajjid, telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Ia merupakan intisari Ihya Ulumuddin. Buku Suburkan Bunga-Bunga Hati Demi Mengecap Cinta Ilahi ini tuan-tuan mengajar kita bagaimana nak ada perasaan zuhud. Ini antara bab yang penting dalam penjagaan hati. Itu juga Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau tidak mampu memiliki Riyadhus Salihin besar, ringkasan Riyadhus Salihin pun memadai tuan-tuan, yang mengajar kita bagaimana nak jadi orang yang saleh. Tuan-tuan, salah satu jalan untuk jadi orang saleh adalah zuhud tuan-tuan. Jadi zuhud adalah salah satu cara yang boleh menyebabkan perhatian manusia, kasih sayang mereka tumpah kepada kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Di samping itu, rajinlah kita ni qiyamul lail. Qiyamul lail juga seperti yang disebut Allah Subhanahu wa taala pada hujung surah Al-Fath, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka yang diberi Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka ni wajah sujud, wajah rajin bangun qiyamul lail, merupakan salah satu sebab mengapa orang boleh sayang kepada kita tuan-tuan, sebagai satu amalan menyebabkan orang kasih kepada kita. Janganlah dipinta kepada manusia tuan-tuan, bangunlah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengetahui tentang masalah kita. Tak payahlah dia cerita-ceritakan kepada orang tuan-tuan masalah kita. Aib kita menceritakan tentang kekurangan suami ataupun kekurangan hidup kita tidak bersuami dalam Facebook. Lalu tuan-tuan yang mulia sekalian, kita menjebakkan diri kita melakukan maksiat secara tak sengaja. Lagi tuan-tuan yang mulia sekalian, untuk menyebabkan orang sayang kepada kita, cubalah amalkan doa yang Nabi SAW anjurkan kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah, yang pernah mengadu kepada Nabi SAW bahawa beliau ni tak disenangi oleh orang lain. Doa ni tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allahumma ahbib 'abdaka hadza ila qulubil mu'minin wa ahbib ilaihi al-mu'minin. Allahumma ahbib 'abdaka hadza ila qulubil mu'minin wa ahbib ilaihi al-mu'minin. Allahumma ahbib 'abdaka hadza ila qulubil mu'minin wa ahbib ilaihi al-mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dicintai oleh orang-orang beriman, dan jadikan dia turut menyintai mereka. Jadikanlah hamba-Mu ini dicintai oleh orang beriman yang lain, dan jadikanlah dia juga mencintai mereka. Maknanya kita sendiri pun cinta kepada orang beriman yang lain, kerana itu syarat untuk ke syurga Allah SWT. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman. Kamu tidak akan beriman selagi kamu tidak cinta kepada orang beriman yang lain. Kalau kita ni perempuan, Allahumma ahbib amataka hadhihi ila qulubil mu'minin wa habib ilaihal mu'minin. Tukarkan abdak jadi amatak. Doa ni tuan-tuan boleh peroleh dalam buku doa yang saya kumpulkan bertajuk satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih, doa pengasih yang Islam benarkan tuan-tuan. Lain daripada itu, kita bimbang ada unsur-unsur syirik kepada Allah SWT padanya, yang diperoleh daripada bomo, yang didapati dari dukun, yang didapati daripada mana semua yang tidak jelas. Selagi ia merupakan Quran, hadis, maka amalkanlah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Doa ni juga insya-Allah tuan-tuan boleh peroleh daripada Facebook Ustaz Zahzan Muhammad. Saya akan publishkan doa ini untuk tuan-tuan rujuk. Moga-moga sedikit sebanyak boleh dilakukan sebagai ikhtiar, di samping ikhtiar yang lain tuan-tuan. Dan bagi orang perempuan yang nak berkahwin, janganlah beria sangat. Gunakanlah peluang, ambillah langkah dengan tawasul. Tawasul maksudkan menggunakan orang-orang perantaraan orang saleh. Jangan terlalu membiarkan diri kita ni dipandang murahan oleh orang lelaki yang lain tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Baik, kembali kita kepada kisah yang Allah gambarkan di sini. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku telah pun melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Maksud di sini semua orang melihat, kata Salam bin Kuhail, melihat saja Nabi Musa terus jatuh cinta kepadanya. Walitusna'a ala aini, agar kau ni diasuh di bawah penguasaanku. Kata Abu Imran Al-Juwaini, maksud di sini Nabi Musa diasuh dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
kasih sayang Allah SWT itu nampaknya tuan-tuan mengatasi segala perancangan manusia Firaun ini, khususnya untuk membunuh anak-anak lelaki Bani Israel pada tahun itu. Bayangkan, Nabi Musa dimasukkan oleh ibunya dalam peti atas wahyu, atas ilham yang Allah berikan, dihanyutkan. Kemudian anak perempuannya disuruh untuk mengiringi, melihat dari jauh ke mana hanyutnya bakul ini. Bagaimana agaknya nasib adik yang difikirkan malang itu. Dilihat dari jauh ketika peti itu melalui air disimpang menuju ke dalam kolam, menuju dalam tempat mandi, takungan air, diraja tuan-tuan. Menurut satu riwayat yang lain, bahawa peti itu bukanlah, yang menampak peti itu adalah Permaisuri Asia sendiri. Dan riwayat lain mengatakan bahawa anak perempuan Firaun yang nampak. Riwayat lain mengatakan peti itu dilihat oleh apa yang kita namakan pekerja-pekerja istana di kalangan orang perempuan. Apa nama ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Ini merupakan gundik-gundik Firaun dan sebagainya. Dia melihat dalam riwayat yang banyak daripada Ka'abul Ahbar bahawa dayang-dayang, inang-inang pengasuh istana ni berkerumun melihat peti tersebut. Dicuba untuk dibuka, tak boleh. Tapi akhirnya bila Asia mendekati, tangannya sahaja yang dapat membuka peti itu. Dan dialah yang mula-mula melihat wajah anak yang sangat menarik yang sedang tidur itu tuan-tuan. Cahaya memancar dari antara dua belah matanya. Dia sedang menghisap jarinya sendiri. Riwayat disebut oleh kitab kita tafsir. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Qasas, nanti ada peluang, ada kesempatan, ada umur kita membuka surah Al-Qasas. Dalam ayat yang ke-9 Allah gambarkan tentang perjalanan Musa ini. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu asa yanfa'na wa natakhizahu walada wa hum la yash'urun. Lihat di sini. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qala li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Nanti kita terus ke surah Qasas. Ada setengah riwayat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini nampak, kata para ulama tafsir, Firaun dan isterinya Asia tahu secara otomatik ini merupakan anak Bani Israel yang sengaja dihanyutkan kerana telah keluar perintah dari istana. Sekala dah keluar dari istana untuk pembunuhan mana-mana lelaki yang lahir. Jadi bila diangkat saja anak ni tuan-tuan, tersentaklah dia dari tidurnya. Setengah riwayat mengemukakan seperti itu. Mungkin bila ia merasa risau, dikerumuni oleh orang ramai di kalangan dayang-dayang, pekerja-pekerja istana, Firaun sendiri dengan Asia. Satu riwayat daripada Abu Syekh disebut oleh Imam Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur, daripada Ibn Abbas, anak ini langsung diberi nama sebagai Musa. Musa dalam bahasa Kipti ini terdiri dari dua rangkap, iaitu Mu maknanya air, Sa kayu. Kerana Nabi Musa ni dijumpai dalam air, dapat perlindungan dalam kotak kayu, bakul kayu ni, atau apa jua bentuk yang dimaksudkan Allah SWT. Nama itulah yang lekat sampai bila-bila tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dan kehendak Allah SWT juga. Dalam orang berkumpul melihat anak kecil yang cantik ini, maka dia mula menangis, minta disusukan. Maka ada antara dayang itu yang cuba menyusukan, tapi anak itu tidak mahu menyusunya, dia tetap menangis. Ini dapat kita lihat dalam ayat ke-12. Wa harramna alaihi al-maradhi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kami tidak benarkan dia minum susu daripada mana-mana orang yang cuba beri susu kepadanya. Kami cegah penyusuan itu dia berlaku. Lalu waktu itulah kakak yang tadi kejar dari tepi tebing sungai ini nampak anak itu menangis, adiknya menangis. Dia pun datang. Dia memberikan tawaran, mau tak kalau saya tunjukkan seorang yang boleh memberikan susu? Tentulah anak ni senang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuan-tuan. Kata Imam Qurtubi, orang yang sedang kebingungan ni, seorang pas kepada yang lain, tak berjaya juga bagi kepada susu seorang perempuan lain, dadanya tidak juga anak ini mau minum. Akhirnya bila datang budak perempuan ni dalam kebingungan masing-masing mencari solusi itu, maka nampaknya kakak ni berjaya memberikan kepada mereka keyakinan ada orang yang akan dapat menyusukan baby ini.
dia pun dengan penuh yakin bahawa dokong budak ni, kakak yang perempuan ni tuan-tuan, anak perempuan ni Allahu a'lam, berapa umurnya kita pun tidak tahu, tak sebut dalam kitab tafsir. Barangkali sudah besar, barangkali kecil, tak penting lah itu untuk kita tahu. Yang penting kakak ni punya pengorbanan. Setengah riwayat seperti disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, nama kakak ni pun sama dengan nama ibu kepada Nabi Isa, iaitu Maryam binti Imran. Imran ni adalah bapa kepada Nabi Musa. Jadi kakak ni tampil untuk membantu. Boleh tak saya tunjuk kepada seorang ibu yang juga mempunyai seorang anak lelaki dan susunya masih lagi diberikan kepada abangnya itu, kepada budak lelaki itu. Nama anak lakinya yang seorang tu Harun. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, di sudut logik akal, bila seorang mendengar dalam kebingungan, sebarang bentuk cadangan tentulah diterima, begitu kan? Jadi mereka pun menerima tawaran tersebut, dan insyaAllah kita akan lanjutkan bicara ni yang kuliah akan datang. Walaupun perkara ini kebanyakannya dihurai lanjutkan oleh para ulama tafsir, mudah-mudahan membantu kita untuk faham firman Allah SWT. Di sebaliknya ada ibrah yang kita nak belajar sama-sama. Moga Allah beri kefahaman kepada kita. Lihat banyaknya ujian lalui oleh seorang yang nak jadi manusia hebat. Kalau kita diuji dengan Allah SWT, jangan minta agar ditiadakan ujian, tapi mintalah kekebalan iman untuk menghadapinya. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini yang kuliah akan datang. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.